Hasil analisis menunjukkan profil DNA Zahra Khairina padan sepenuhnya dengan spesimen biologi utama seperti tisu, tulang, dan tulisan darah yang telah diberikan. Mahkamah Coroner Kota Kinabalu hari ini diberitahu bahawa kesan darah yang ditemui pada beberapa kepingan kertas ekshibit adalah sepadan dengan profil DNA pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zahra Khairina Mahathir. Perkara itu disahkan oleh saksi ke-17 Nur Aidora Saidon, 52 tahun, pengarah kanan di Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan Jabatan Kimia Malaysia ketika memberi keterangan di hadapan Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan. Menurut Nur Aidora, analisis mendapati terdapat satu profil DNA perempuan pada kertas berlabel WK15-9-A termasuk kawasan Y8-2 hingga Y8-7 serta Y1-1 dan Y1-2. Beliau menjelaskan bahawa DNA tersebut sepadan dengan profil DNA yang diambil daripada spesimen tulang WK37 yang dilabelkan atas nama Zahra Khairina binti Mahathir. Selain itu, analisis turut menemukan DNA surih pada buku berlabel WK13 yang berpadanan dengan DNA tulang Zahra. Beliau menerangkan bahawa DNA surih ialah DNA yang wujud dalam kuantiti kecil hasil pemindahan secara langsung atau tidak langsung melalui sentuhan bukan daripada darah atau air mani. Nur Aidora turut memaklumkan pada kawasan Y8-1 dan beberapa barangan lain seperti beg alat tulis WK1-A, buku WK9 dan WK14 serta selimut WK27 diperoleh profil DNA bercampur yang terdiri daripada satu penyumbang utama perempuan dan sekurang-kurangnya dua penyumbang minor. Profil utama itu disahkan sepadan dengan DNA tulang Zahra, manakala penyumbang minor tidak dapat dikenal pasti secara muktamad. Secara keseluruhan, saksi mengesahkan pengecaman terhadap 37 barang kes termasuk barangan peribadi Zahra seperti baju T, seluar panjang, pakaian dalam, tudung, jam tangan, selipar, dompet, selimut serta sampel biologi seperti kuku dan tulang. Beliau menegaskan bahawa sepanjang proses analisis, semua barang bukti diterima dalam keadaan utuh, dikawal rapi dan tidak diusik sebelum dipulangkan semula ke dalam bungkusan asal. Allahyarham Zahra Khairina ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama sekolahnya sekitar jam 4 pagi pada 16 Julai lalu sebelum disahkan meninggal dunia sehari kemudian di Hospital Queen Elizabeth HQE. Dalam prosiding terdahulu, pakar dokumen dari Jabatan Kimia Nurul Atikah Muhammad Noor turut mengesahkan bahawa tulisan tangan pada beberapa dokumen ekshibit adalah konsisten dengan tulisan tangan Zahra Khairina. Okey, teruskan. Alright, selamat petang kepada semua rekan media. Terima kasih kerana hadir buat liputan pada hari ini. Untuk hari ini kita ada meneruskan proceeding inquest dengan saksi deponen ke-17 Puan Nur Aidora binti Saidon, ahli kimia daripada Jabatan Kimia Malaysia, pakar DNA dengan pengalaman lebih 25 tahun dalam bidang forensik. Jadi saksi adalah ahli kimia yang mempunyai banyak pengalaman, pernah terlibat dalam kes-kes berprofil tinggi seperti MH17. Saksi telah menjalankan analisis forensik terhadap 37 barang kes yang diterima daripada pihak polis antara 11 hingga 20 Ogos 2025 untuk mengenal pasti profil DNA berkaitan semati dan mana-mana individu lain. Saksi menjelaskan pada soalan kami bahawa jika seseorang memegang permukaan seperti railing atau concrete railing, DNA surih boleh tertinggal bergantung pada tempoh sentuhan, peluh ataupun sel kulit yang dilepaskan. DNA surih ataupun DNA tracing boleh hadir melalui sentuhan sengaja ataupun tidak sengaja
dan boleh hilang sepenuhnya jika permukaan dibersihkan atau terdedah kepada cuaca. Saksi ini juga menyatakan bahawa bahan-bahan eksibit yang pernah ditender di mahkamah ini untuk pemeriksaan tulisan di Jabatan Kimia Y2 ke Y15 tidak ada diberikan kepada beliau untuk pemeriksaan DNA. Hanya eksibit Y1 dan Y8 yang ada diberikan kepada beliau untuk pemeriksaan DNA. Saksi juga menerangkan bahawa jika pakaian dibasuh, barangkalian kehilangan DNA surih adalah sangat tinggi. Hasil analisis menunjukkan profil DNA Zahra Khairina padan sepenuhnya dengan spesimen biologi utama seperti tisu, tulang, dan kesan darah yang telah diberikan. Tidak ada DNA asing ataupun DNA lelaki signifikan yang dikesan pada mana-mana spesimen biologi, masuk swab, buku, pakaian dalam ataupun spesimen tubuh. Beberapa barangan seperti buku, beg, dan selimut menunjukkan profil DNA campuran ataupun mixed profile yang tidak konklusif dan boleh berpunca daripada kesan sentuhan biasa ataupun perkongsian ruang di asrama. Dalam barang kes Y8, bahan yang dipesan dengan kesan darah, analisis saksi menunjukkan 3 profil DNA, 1 utama major dan 2 minor, menandakan kemungkinan lebih daripada 1 individu atas barang kes tersebut. Saksi menjelaskan bahawa permintaan analisis hanyalah untuk menentukan pemilik darah dan bukan untuk mengenal pasti penyumbang DNA minor. Dan analisis lanjut tidak dijalankan karena jumlah DNA minor terlalu kecil, low template DNA. Saksi juga menerangkan bahawa analisis DNA tidak dapat menentukan lapisan ataupun urutan pembentukan DNA, the timing of the DNA placement, sama ada DNA darah hadir dahulu ataupun DNA lain, tracing yang hadir pada permukaan tersebut. Itu saja keterangan ringkasan keterangan saksi ini. Dalam perkembangan lain, dengan saksi pakam DNA hari ini membuka eksibit-eksibit 37 hari ini, pembukaan rasmi tersebut membolehkan fasa sesi pemeriksaan dokumen kedua oleh pakar dokumen forensik kami boleh dijalankan. Karena kami ada memohon kepada Mahkamah Kehormatan dan juga pegawai pengendali kebenaran untuk memeriksa baki-baki dokumen yang akan dibuka hari ini. Terdapat 11 item yang kami ingin semak, iaitu daripada WK2, WK4, WK5, WK6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan WK15 mempunyai 10 harian kertas, dan pemeriksaan tersebut dijadualkan bermula pada 10 hingga 17 Oktober. Dan itu sahajalah untuk pemeriksaan hari ini. Yang akan mengandungi tulisan dokumen-dokumen. Yang lain-lain macam barang pakaian semua kita tidak mohon untuk periksa. Dapat termasuk yang terlayan Y8 ratusan. Yes, I think dokumen seperti Y8 akan dibawa juga untuk bagi protokol dari pihak pengeluar. Dia akan bawa semua sekali, dokumen sekali dengan 11 yang kita. Okay. Dokumen tulisan. Dalam sesi pemeriksaan ini kita juga akan membawa dokumen-dokumen yang dibekalkan oleh pihak Ibu Zahra untuk pembandingan, dan saya difahamkan selepas selesai sesi pemeriksaan dokumen kami, dokumen-dokumen yang kami bekalkan juga akan dibawa untuk pemeriksaan dari Jabatan Kimia supaya mendapat satu pemeriksaan yang sama adil semua dokumen yang dibekalkan. Mungkin selepas selesai pemeriksaan dari pasukan kami. Ya, tomorrow kita akan mula dengan kembali dengan saksi kanak-kanak. So proceeding in camera balik lagi. So kita akan cuba bantu dengan ringkasan untuk besok lah. Seorang saja? Atau ada lagi 2 orang? Mungkin ada standby saksi lain, cuma besok akan diteruskan dengan saksi yang pada Jumaat lalu tidak habis dan sependapat. Alright, thank you. Okay, terima kasih. Tunggu esok.